Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat hari semua. Selamat hari ini kita live daripada kita punya cawangan Drive Tune Garage dekat Ada Heights. Okay, Ada Heights. Santai-santai. Hari ini kita ada major job Wira. So sekali lagi kita tengok apa masalah dia. Customer datang katanya ada bau petrol dekat rumah. Dekat rumah ada bau petrol. Lepas tu dia kata isi minyak petrol rasanya kereta tak jalan sangat tapi minyak habis. Toyol mana pula yang curi? Okey, so hari ni kita nak tunjukkanlah apa masalah yang kita troubleshoot, apa masalah yang kita jumpa lah dekat kereta Wira ni. So hari ni mekanik kita Asri yang buat Wira ni. Wira ni regular customer kita. Memang kita kenal lah pakcik ni. So Asri, hari ni kita buat apa Wira ni? Ada masalah tank bocor. Yang kita yang dah troubleshoot, tank bocor. Lepas tu dengan dia punya sistem brake semua dah sampai masa nak kena servis lah. Betul. So jom kita cerita apa masalah dia. Okey. Sekejap kita pusing dulu. So siapa yang ada dekat live ni minta tolong share, like, share. Okay, kita nak tahu apa masalah kereta ni. So mekanik kita Asri dia akan explain lah satu-satu. Dia akan explain apa masalah pada kereta ni. Kereta ni customer datang bawa ada bau petrol. Dekat rumah pun parking ada bau petrol dia kata. Okay. Salah lah. Ini kita. Ini bukan Asri. Asri yang belakang. Okey. Ini Asri. Ini betul. Sebab Asri dia gelap sikit. Nampak? Kalau yang depan ni dia cerah sikit. Yang ini dia gelap sikit. Okey. So Asri, jom kita cerita apa masalah. Yang pertama, isu petrol, bau petrol. Isu bau petrol. So kita cakap kena kuat sikit sebab kita tak ada mic. Boleh. So nanti kita invest beli mic yang besar tu, yang ada bulu kat atas tu. Okey. Tapi jangan kau ingat saya marah pula. Tak. Kita cakap elok. Okey, jom kita tengok. Okey. So dekat sini ini tank lama dia. Ni fuel tank lama. Ni fuel tank lama lah yang kita troubleshoot. Asri troubleshoot, dia dapati ada kebocoran lah. Betul. Jadi okey, firstly semalam owner datang. Owner datang dia kata kereta dia bau petrol. Dia ingatkan mungkin bocor halus, bocor biasa. Jadi bila saya dah buat troubleshooting, saya check memang fuel tank dia bocor. Ni nampak pun macam ada bekas tampal-tampal kan. Ni ada bekas bersanggit. Oh, kena apa? Berlanggar. Nampak tu. So itu kita nampak. So tak pelik lah kalau customer kata ada bau petrol. So isi minyak, baru isi minyak je. Tapi kereta tak jalan sangat pun, minyaknya habis. Tu dia kata toyol mana yang curi. Betul. Rupa-rupanya bukan toyol. Bukan toyol ya tuan-tuan. Tank dia bocor, nampak? Fuel tank dia bocor. Fuel tank unit dia bocor. Jadi fuel tank unit ni bocor, kita suggest dia tukar half cut lah. So kita memang tukar half cut Betul, so fuel tanknya dah pasang. So jom kita tengok yang dah pasang. Lagi satu nak cerita. Ada lagi isu yang kita nak ceritakan. Satu sebab dia punya tangki ni bersanggit dengan mungkin speed bump lah kot. Speed bump. And then lagi satu Okey, dia mungkin bocor disebabkan ada langgar HAM ke apa kan. Jadi bila banyak kali kena dia bocor lah. betul. So kena hati-hati kita kalau kereta main lower-lower ni, kena jaga-jaga. So kalau kata ada bau petrol, salah satu benda ni kena check dululah dekat kita punya fuel tank. Okey, next apa dia punya problem Asri? Next, cuba on flash. Tengok dalam dia dah berkarat. Nampak tak tu? So, berkarat. Nampak dalam tank pun dah karat. Dah berkarat. Jadi ni berkarat ni mungkin ada air bocor lah. Dekat ceiling ni, atas ni ada fuel pump dengan fuel float. So kat sini kita dapat nampak dia punya ni, getah dia dah keras lah. Jadi bila dah keras, kalau ada takungan air atas ni, dia akan terus masuk ikut laluan fuel pump. Dia akan terus terbenam. Air tu akan duduk bawah sekali lah. Jadi lama-lama besi ni akan berkarat. Ya, sebab sifat minyak ni dia dengan air dekat bawah, air lebih berat kan. Betul. Jadi minyak dia dekat atas. So sebab itulah kita punya tank ni boleh berkarat dekat belah bawah. Betul. So lagi satu yang dekat sini dia punya fuel float. Kena kuat sikit. Fuel float Fuel float. Fuel float. Fuel gauge lah. Fuel gauge dia. Yes, betul. So fuel gauge ni biasa masalah-masalah dia apa Asri?
Contoh meter tak naik. Meter tak naik. Meter tunjuk full tapi minyak tak ada. Betul. Maksudnya fuel resistant dia rosak. So maksudnya fuel apa? Fuel float dia punya resistant dia rosak. Okay. Bercahaya muka. So nampak bercahaya muka. Daripada gelap jadi cerah. Segan lah tu muka. Berkilat-kilat. Berkilat-kilat muka di situ berminyak. orang kata ada iman. Amin. Oh my god. Hei, main-main lah Unify ni kan. Hei, kacau betul le. Tak apa, kita pinjam wifi mamak sebelah. Nasib baik dapat wifi mamak sebelah tuan-tuan. So kita sambung balik. Kat sini lah fuel gauge dia, ataupun orang panggil dalam bahasa lain fuel pump. Fuel float. Yes. So kalau ada masalah meter tunjuk full tapi tiba-tiba minyak tak ada, inilah dia benda-benda yang kita kena check. Betul. Okay, so jom kita tengok dekat mana duduknya fuel tank unit ni. Alright. Okay. Kita check dulu kita. So kita check dulu kereta. Jack pakai jack jangan pakai tangan. Kita bukan superhuman. So tuan-tuan boleh share video ni, kita ambil benda ni sebagai ilmu. Kita nak tahu benda kereta ni, kita nak troubleshoot, kita bukan main agak-agak. Kita kena check betul-betul. Ada masa kita terus nampak masalah dia, ada masa kita kena check satu-satu. So banyak kereta-kereta yang kita buat, ada yang sekejap, ada yang makan masa. Tengok kepada kerosakan dia. Bukannya kereta masuk-masuk kita terus jumpa apa masalah. Bukan macam tu So ni kita nak tengok fuel tank unit yang kita dah tukarkan half cut lah. So customer setuju nak buat, kita baru cari barang. Kita tak ada buka-buka, lepas tu customer tak ada bajet. Kita bukan macam tu punya kerja lah. Biasanya kita akan check, kita akan ambil gambar, kita akan bagi tahu owner. Kita bagi tahu owner, bagi tahu harga. Owner setuju, baru kita akan jalan kerja. Macam tu cara kita bekerja lah. Dekat mana-mana cawangan kita pun sama. Kita akan bagi tahu dulu sebelum kita jalan apa-apa kerja. So jangan risau, jangan takut terlebih bajet ke, tak cukup bajet ke. Segala-galanya kita akan bagi tahu dulu. Okay. So ini fuel tank unit yang baru Sri Yes, yang bukan baru lah, dia half cut. Yang ni half cut. Dia half cut. Tapi kita gosok dah balik. check, dah gosok balik. Dalam dia pun masih okey, tak ada karat. Betul. So bila dah okey, kita pun spray balik elok-elok. Kasih cantik balik. Kasih dia balik, lepas tu kita pasang lah. Betul. So yang ni dah settle, fuel tank unit dia dah settle, dah siap. So ni dah tak ada kebocoran. So tuan-tuan kalau ada masalah bau petrol ke apa benda, salah satu benda yang kita kena check dekat sini. Salah satu. Okey, selain tu selalu kalau kereta lama dia akan bocor dekat tempat kita isi minyak. Hose ni. Hose ni hose ni dia getah kan. Betul. Dia Yang ni getah. besi, yang ni getah. Yang dalam ni getah. So ada selalu isu dia bocor dekat sini sebab getah dia dah pecah, dah repot. Kalau nak tahu waktu isi minyak dia akan keluar. Ya betul. Sama ada kuat ataupun slow lah dia punya bocor tu. So dekat atas ni dia besi. Betul. Yang bawah ni join dia getah. So kalau salah satu tempat dia yang boleh jadi kebocoran dekat sini lah. So benda ni pun boleh check. Selain tu adalah part-part yang kat depan macam fuel rail, benda tu semua lah. Yang itu jarang-jarang berlaku. Okay, so next kita nak cerita apa lagi yang kita jumpa masalah kat kereta ni. Masalah yang kita jumpa, kita ambil gambar, kita tunjuk dekat customer, kita bagi tahu customer dan kita buat quotation. Kita buat quotation, kita bagi tahu customer, barulah customer setuju dan kita akan buat. Selagi tak setuju kita tak buat lah. So kat sini saya nak tunjuk, Asri nak tunjuk apa lagi masalah yang kita jumpa. Tada. Okay tuan-tuan, Kenapa selalu kita cakap jaga service brake? Especially kereta yang pakai macam ni, belakang kita panggil apa? Drum. Dia panggil drum. Yes. Drum ni dia belakang ada lining. Lining ni dia macam brake pad lah. Dia macam brake lining dia macam brake pad, tapi kita panggil dia lining sebab dia brake lining belakang yang untuk drum. Lining ni bila kita tekan brake dia akan melekap kepada drum untuk kita brake kereta. So kalau depan dia pakai padding untuk dia grip dekat disc rotor. Okey. So ini kita tengok apa masalah dia. Dah berminyak teruk ya tuan-tuan. Nampak dia punya lining okey lagi tak? Lining kena tukar sebab dah berminyak dah teruk masuk minyak kan. Okay, nampak brake pump dia bocor tuan-tuan. Ini memang tak pernah servis lah. Kita anggap yang memang
owner pakai saja, tak pernah servis. So bila kita buka, dia pun terkejut. Dia pun terkejut tuan-tuan. Betul. Dia terkejut, dia tengok brake dia betul ke brake aku macam ni. Ya Allah, aku pun tak tahu belakang ni ada lining kena servis. Aku tak tahu belakang ni ada pump boleh bocor. Dia tak tahu tuan-tuan. Biasalah pakcik-pakcik lah, orang tua dia tak berapa faham sangat kereta. Jadi kita buka, kita tunjuk dan kita explain. Kita bukannya terus cakap kereta datang, oh ni bang overhaul lah. Tak ada, bukan. Kita bukan macam tu tuan-tuan. Kita akan check, kita akan tunjuk satu-satu. Kita akan bagi quotation. Buat tak buat itu nombor 2 tuan-tuan. Yang penting kita nak tahu apa problem, masalah selesai. Kita nak tahu benda tu. So nampak teruk Betul, teruk. Sangat-sangat teruk lah. Ni bahaya kalau macam ni. Sebab kalau lining kalau dah kena minyak, gripping efektif memang akan drop. So boleh jadi brake korang tak makan lah, tak cengkam, bahaya. Kalau kita nak tekan emergency brake, takut brake tak makan, memang sangat bahaya. Sebab lining ni bila dah kena minyak, lining ni dia material dia asbestos. Dia akan serap minyak. Bila dia serap minyak, lining tak akan dapat cengkam drum. Okay, so nampak tak explanation dia? Lining ni dia made from asbestos. So sifat dia boleh menyerap minyak. So bila dia menyerap minyak, minyak ni dia akan menyebabkan lining ni dia tak dah tak boleh nak fungsi dengan baik lah. So dia akan licin lah. Kita nak brake emergency pun nanti bermasalah, tak boleh. So kena ambil tahu pasal service brake. Orang kata brake, tukar brake pad je kot tahu. So kebanyakan yang kita jumpa 90% pelanggan kita jumpa, kita tanya pasal service brake pernah buat ke tak, dia kata dah tukar brake pad. Dia dah tukar brake pad tuan-tuan, tukar brake pad sahaja je. So maksudnya untuk service brake yang lain-lain ni dia tak tahu. So bila kita tunjukkan baru dia tahulah. So masa untuk kita servis keseluruhan brake ni dia akan ambil masa lebih kurang. Untuk flushing apa benda semua, dia ambil masa lebih kurang ada sejam lebih kurang. Lebih kurang sejam lah kalau tak ada masalah-masalah lain. Tapi kalau macam ni nak kena buka ni, nak kena tukar servis, nak cuci, lepas tu nak adjust handbrake dia balik, nanti dia akan ambil masa yang lebih sikit. So tuan-tuan kena faham, brake ni kita kena jaga betul-betul sebab dia yang menghentikan kereta kita. Jom, and then kita tengok yang depan pula. Kita tengok yang depan Bila dah check kat belakang nampak ada kebocoran, kita check depan lah brake system dia. So dah check belakang, kita check depan. So kita nampak yang depan ni. Ni disc dia, disc rotor depan. Nampak disc dia dah berlongkang-longkang berline. Ini bukan satu longkang lagi, ini berlongkang-longkang tuan-tuan. Depan belakang. Kalau macam ni dia banyak dia punya kesan-kesan yang kita boleh rasa. Salah satunya bila kita brake dia bunyi. Nombor 2, kalau dia ada bengkok, kita tekan brake, bila kita tengah bawa kereta kita tekan brake, kita boleh rasa bergegar. Kaki kita pun bergegar sekali. Ini masalah-masalah yang kita boleh rasa lah. Selain tu brake pad dia akan makan tak cantik. So kita tengok brake pad dia lah. Brake pad dia memang baru tukar. Brake pad baru tukar, nampak tuan-tuan. Kenapa kita kata brake system ni kena jaga? Brake pad baru tukar, tapi kedai yang tukar tak tukar disk, tak suggest nak tukar. So brake pad dia rosak. Nampak? Jadi dia ikut sama macam disk lah, rugilah. Betul tak tuan-tuan? So benda ni kita kena ambil tahu. So ini mungkin kita boleh cubalah kalau nak kalau dia nak gosok balik kan. Tapi kita takut dia akan ada bunyi balik lah. Itu je lah. Biasanya akan bunyi. So ini yang kita dah jumpa masalah. And then kita ada jumpa masalah-masalah lain tak asli. Selain tu dia punya drive shaft dia, so ni nampak ni ada leaking kan. Okay. Kita nak tunjuk lagi satu masalah-masalah yang selalu kita abaikan. Orang kata minyak gearbox saya asyik kurang. Minyak gearbox kita asyik kurang asli. Betul. Minyak gearbox asyik kurang. Macam mana tak kurang? Minyak gearbox, minyak enjin. Minyak gearbox, minyak enjin. Ni gearbox. So asyik kurang. Macam mana tak kurang tuan-tuan kalau dah bocor macam ni tuan-tuan? Ini kita suspect bocor daripada dry shock seal. Betul. Tapi ini keadaan dia terlalu kotor. Kita nak confirm betul-betul, kita kena cuci sama ada dia hanya bocor dekat dry shock seal saja ataupun dia bocor sekali dekat flywheel seal. Flywheel seal dia dekat ni dia dekat tengah-tengah ni antara gearbox dengan enjin kan. Betul. So kita nak kena check dulu betul-betul, cuci dulu. So ni nampak memang berminyak teruk. Ini dia banyak keluar daripada minyak gearbox pun ada juga. Ni minyak gearbox yang kuning ni. Yang hitam ni grease dry shaft. So keluar daripada cover.
macam mana kita minyak asid tak kurang kan, kalau dah keadaan macam ni. Tapi itulah, kita walaupun kereta lama, kita kena jaga sebab benda ni dia ada melibatkan aspek keselamatan. Kita pun tak nak breakdown tengah jalan ke apa, betul tak? Macam kita bagi contoh, kalau grease ni bila dia kering, dia akan menyebabkan kita punya drive shaft tu tak ada lubricant. Bila tak ada lubricant, dia akan jadi kesat makin lama dia akan rosak lah. Dia akan rosak. Pernah kita jumpa drive shaft putus pernah? Betul, drive shaft putus kita pernah jumpa. Kita pernah jumpa drive shaft putus. Memang tak mustahil benda ni. Sebab benda-benda ni dalam ni semua ada grease, ada minyak. Ada benda kita boleh tukar boot. Maksudnya kita boleh tukar getah ni. Itu pun kalau keadaan dia masih okey. Kalau tak ada bunyi lah. Kalau tak ada bunyi. Tapi kalau dah teruk sangat, kita tak suggest untuk tukar boot. Kita akan tukar drive shaft terus. Especially kalau kita tengok benda tu dah lama kering lah. Sebab kita tak nak bila kita tukar boot nanti masalah lain datang. Kita pun tak nak juga tuan-tuan pening kepala. Asyik nak buka balik, nak kena tunggu kan, betul? And then kalau kita tukar pun, at least contoh kita tukar barang spare part ada warranty berapa bulan, 3 hingga 6 bulan. Tengok pada barang Tengok pada parts. Murah tidak semestinya bagus tuan-tuan, dan mahal tidak semestinya tahan lama. Kita pun tak tahu sebab benda tu adalah kilang yang buat. Tapi apa-apa pun yang penting kita kena ada warranty lah. Kan, betul tak? Kadang-kadang orang tukar tu, tukar ni, tukar kita tanya warranty, susah nak jawab. Kita cakap terus spare part bagi warranty, kita pun bagi warranty dekat customer, betul? Workmanship kita pun kita bagi warranty. Jadi tak payah pening kepala, tak payah risau. So far kalau ada masalah return, kita tak charge apa-apa kalau benda tu kita yang buat. Tak ada pening-pening kepala. So tuan-tuan boleh peace of mind lah. Jangan pening-pening kepala nak kena keluar duit lagi lah. So kita tengok sebelah sini kering. Sebelah ni kering lah. Dia tak ada basah macam yang sebelah kiri. Sebelah kiri ni, sebelah kanan. Ini belah kiri. Sorry. Oh, ni kiri, okey. Kiri dia okey lah. Sebelah kanan ni yang paling teruk. So ini kereta Wira 1.3 Yes, 1.3 tahun 2001. Tahun 2001-2002. Okey. So selain tu kita tengok kenapa bila kita servis, mekanik akan buat inspection. So kita akan nampak kat sini, ini pun ada bocor. Nampak? Dekat oil filter pun ada bocor. Yang ini kita suspect daripada timing oil seal. Tapi ni pun dah basah teruk juga ni. Kita pun memang nak kena cuci, nak kena tengok betul-betul. Ni kalau kita cerita kita nak restore balik enjin ni, tukar-tukar oil seal pun akan makan masa lah. Cuma kita akan tengok budget owner tu macam mana. Benda-benda yang penting kita akan bagi tahu mana yang kena tukar dulu. Mana yang minor kita kata boleh delay. Kalau tak boleh delay, kita cakap tak boleh delay. Sebab takut delay nanti rosak kereta pun tak guna juga, betul? So ni dekat tempat apa, dia ada pakai tempat oil filter tak ada kan? Dia dekat oil pump kan? Dia pakai oil pump kan? Dekat oil pump. So dia terus suspect daripada timing oil seal, crankshaft oil seal dengan oil filter. Oil filter ni ganti satu set lah. So lain kita ada jumpa apa-apa masalah tak? Selain tu tak ada. So selain tu tak ada. So far yang kita jumpa itulah. Paling penting kita nak pesan brake ini jaga tuan-tuan. Sistem brake memang kena jaga. Lepas tu yang bocor-bocor, mana yang major, memang kena buat. Kita lebih baik kita keluar duit dulu supaya kita tak stranded tepi jalan. Okay. So ini penting lah brake. Selain tu sistem suspension ini pun dah lama ni. Dah lama dah. Okay. Lain-lain kita tak ada apa. So kita nak bagi tahu benda-benda tu je lah. Okay. Tuan-tuan kalau nak servis kereta, nak tukar tayar, nak balancing, alignment, repair, boleh datang ke cawangan kita. Kita ada 5 cawangan dekat sekitar Masai dengan Johor Bahru lah. Dekat Masai kita ada dekat Taman Rinting Masai, belakang Maidin, signboard Tayaria. Jangan risau, signboard je Tayaria, kedai masih Bumiputra Islam. Jangan risau, jangan takut. Kita masih dimiliki oleh Bumiputra. Jangan takut. So dekat, selain tu branch kita ada dekat Taman Daya 1, and then Taman Ada Heights ni kita ada 2. Salah satunya inilah Reftune Garage. Reftune Garage kita ada kat sini. Okay. Okay, sini kita dekat Ada Heights lah, Reftune Garage. Kacau pula lah tu nombor telefon atas tu. Okay, salah satu lagi kita ada Mercedes Specialist, Mercedes-Benz Specialist. Untuk pelanggan-pelanggan kita yang ada Mercedes, ada masalah Mercedes,
boleh pergi ke kita punya cawangan Conti Auto Works dekat depan sana tu. Kat sana kita memang buat Mercedes-Benz dengan lain-lain kereta Continental lah. So buat masa ni kita fokus pada Mercedes, dan kelengkapan untuk scanner, special scanner untuk Mercedes semua kita ada. Tools-tools untuk buat kerja semua kita ada complete. So kat situ lah. And then lagi satu, kita ada cawangan untuk tayar servis dan repair juga dekat Kempas, Jalan Kempas Lama. Jalan Kempas Lama ni kita dekat, kalau daripada highway tu kita turun daripada highway nak masuk ke Silong tu, kita boleh ni lah. Also kita punya Mercedes-Benz specialist, jom kita berkenalan sikit. Okay, so ni kita punya Mercedes-Benz specialist, nama dia Farid. Ya, Assalamualaikum. Farid. So Farid ni pengalaman dia 8 tahun dengan Mercedes. 8 tahun dengan Mercedes-Benz. So senang kata, insyaAllah masalah Mercedes-Benz ni dia boleh cuba selesaikan lah, sebab berdasarkan pengalaman dia. Dan last position dia dekat sana adalah chief mechanic dekat sana chief mechanic. Jadi dia yang menguruskan semua mekanik dia. Ada masalah dia yang akan troubleshoot. So kemahiran dia servis, major servis, repair, wiring. Bukan saja ada Myvi, bukan saja ada Proton, tapi ada Mercedes kat rumah kan. Sebab kita tak boleh underestimate pelanggan kita. So ini kita dekat Conti Auto Works. Jom kita tengok apa yang kita buat dekat sini hari ni. Actually bukan hari ni, kereta ni dia dah 2 hari. Sebab masalah dia agak teruk jugalah, major problem juga. Dia punya masalah dia air masuk air masuk dekat dalam. Habis carpet, cushion semua basah dan berbau. So kita nak tahu apa masalah dia. So ni tuan-tuan, A45 AMG. So kita ada satu Mercedes-Benz specialist lah. So dekat sini kita partnering dengan Farid. So kita tengok ini depan buat apa? Ini depan ada masalah Kita dah buat pressure test. Kita gunakan satu mesin untuk pressure test. Kita nak check leaking. So kita dapat leaking berpunca daripada coolant charge ni. Ada problem dekat area sini, dekat sini. Tapi dia dah custom dia dah buat. Ni dah modify. So, tapi ada masalah, ada kebocoran dekat dia punya cooler system lah. Sebab customer ada komplain juga. Dia kata sometimes dia punya coolant ada kurang. Lepas tu dia ada keluar warning dekat instrument cluster. Dia coolant kurang, and then dia keluar warning dekat instrument cluster. Okay, coolant level too low. So kita check pakai pressure test. Sekali kita dapat berpunca daripada sini lah. Kawasan sini dan sini. So memang ada kebocoran lah. So sekarang ni dia customer nak tukar. Nak tukar sebab yelah dia pun nak pakai kereta ni. Kalau kita tengok memang kereta kesayangan ni. Siapa nak biar orang lama, betul tak? Okay, so selain tu kita tengok apa yang kita cakap tadi. Dia ada masalah bocor dekat mana? Cip, dia punya bocor. Okay, saya nak beritahu berpunca daripada flat ni Okay. Van flat. Okay, so van flat ni dia duduk dia kawasan bumper dekat bumper belakang bumper belakang. So dia ada dua side, kiri dan kanan. So benda ni selalu berpunca air masuk lah. Dia punya rubber dia ni, dia akan lama-lama dia akan keras. Dia akan keras, dia dah tak boleh nak tampung air lah. So dia air akan masuk melalui sini, dia terus masuk ke chassis, terus masuk ke interior. Okay. Air masuk ikut flap, lalu dekat chassis dan pergi dekat interior. So kapet-kapet semua habis basah kalau hujan. So kesianlah customer. A45 tuan-tuan. Jadi mungkinlah dia memang dah tak selesa kan. Nanti bila lama-lama kena basah macam tu, kapet akan jadi berbau. Okay, nanti nak bawa gadis pun susah tuan-tuan. Okay, right. So sekarang ni kita ada, diorang dah provide part number yang baru. Kita kena follow yang part number yang latest lah. So kita ada dapat yang baru. So kat sini dia ada provide, dia ada satu span yang baru dekat sini. So saya dah pasang, kereta dah settle. So apa beza flap yang lama dengan flap yang baru? So Mercedes ni dia sentiasa ada masa dia akan update parts number dia, disebabkan masalah-masalah yang pernah dilalui, betul tak? Betul. So bila yang baru ni, parts number baru ni, dia punya flap didatangkan sekali dengan span. Sebelum ni tak ada span. Yang ni tak ada span Tengok.
Sini biasa je. Ini biasa. Tapi yang baru kita dah pasang lah. Kita tak boleh. Tapi yang baru dia ada span. Dia ada span. So dia sentiasa update berdasarkan apa masalah-masalah yang pernah dijumpai. So Farid dia sebelum ni dengan Mercedes dah lama, dah macam-macam penyakit dia jumpa. So tuan-tuan kalau ada masalah-masalah Mercedes-Benz boleh ke cawangan kami dekat Ada Heights. So far Alhamdulillah kita dah operasi 2 bulan. Ya, Alhamdulillah. 2 bulan kita pun dah memang dah ada customer. Yang ni pun dah pernah datang tu hari buat reset cluster lah. Dia punya masalah ada ABS hidup. ABS hidup, lepas tu dah settle. So ni kita dah buka, ni Farid dah buka, nampak jemur. So dia akan ambil masa sikit tuan-tuan. Yelah kita nak bagi dia kering betul-betul sebab semalam redup. Tengok cuaca. So hari ni Alhamdulillah nampak cuaca baik. Kita harap dia akan cepat lagi kering. So buka semua tuan-tuan, tengok. Kena buka, kena check, kena lap mana-mana yang bertakung. Benda ni benda yang makan masa. Kenapa kena buat sampai macam ni? Orang kata, habis lah, memang kos tinggi lah, Mercedes kot. Memang kita tak boleh nak nafikan kos nak buat kerja-kerja macam ni, kos dia memang tinggi. Tapi tuan-tuan kena fikir, dia dekat bawah ni dia ada banyak wiring. Dia ada sensor tak bawah? Tak ada. Salah satu dia banyak ground. Nampak? Dia ada wire-wire kat bawah ni. Kita takut bila kita biar, bila owner biar, lama-lama dia akan karat wire-wire ni boleh rosak. Betul tak? Betul. So bila rosak ke wire bocor boleh touching body. So nanti dia akan short, dia akan menyebabkan masalah-masalah lain. Kita kena faham kereta Continental ni banyak bermain dengan sensor. Betul. So dia banyak bermain dengan sensor dan komputer. Dia sangat-sangat complicated. Jadi kita tak boleh biar kalau benda-benda yang melibatkan air masuk dalam kereta ni. Okay tuan-tuan. So nampak benda tak mudah. Bukan semua benda senang. Ini makan masa ni dah 3 hari 2 hari. 2 hari. Dah 2 hari dah. So sekarang kita tinggal tunggu nak barang dia kering lah. Tunggu yang kering dia. So sekarang ni kita tengah tunggu barang yang kering. Yang lain semua kita punya chip dah buat. Tinggal depan tu cooler nak tukar lah. So kat sini pun sama kita akan ambil gambar, kita akan inform customer, kita akan WhatsApp quotation, customer agree, baru kita akan tukar dan kita akan tunjukkan barang pada customer. Barang-barang kita akan tunjuk kepada customer. So don't worry. So setiap benda yang kita kena check ni macam ground, setiap kereta ada dia punya perbezaan. Macam canvas, kalau model A45 ni kebanyakan dia canvas dia semua dalam dia punya dashboard kalau model E-Class atau C-Class, canvas dia banyak bawah dekat ni lah kawasan yang area kita orang buka ni. Canvas tu apa Jip? Dia punya sistem current untuk supply. So tapi so far untuk model ni kita tak jumpa canvas, banyak dah duduk dalam interior lah, dalam dia punya dashboard. So kat sini yang A45 AMG ni dia banyak dekat dalam dashboard dashboard. So kalau boleh kita kena check dia punya ground ni. Setiap ground ni kita kena gosok, kena bersihkan. Kita kalau boleh jangan sampai karat lah So disebabkan dia dah pernah kena air, dah bocor, so buka, dah bersihkan, nampak dah bersihkan, dah tak ada karat. Okay. So benda-benda ni akan makan masa lah. So tuan-tuan kalau ada Mercedes boleh hantar dekat kami, InsyaAllah berbekalkan pengalaman partner kita ni. InsyaAllah masalah boleh selesai. Setakat ni dah berapa kereta dah kita dah masuk 2 bulan ni. Dekat hampir 30 biji ada. Hampir 70 biji. Hampir 70 biji tuan-tuan yang dah masuk dekat kita. Alhamdulillah 2 bulan. Pelanggan dia trust pengalaman. Kita percaya pengalaman dan kebolehan serta certification lah. Sebab nak buat benda-benda automotif ni kita bukannya boleh orang kata 100% nak depend dekat pengalamannya. Nanti orang suruh ikat stock head, orang tanya stock head berapa, diikat pakai gun je, dia kata kan kelakar tuan-tuan. Jangan buat macam tu tuan-tuan. So jom kita nak tunjuk kenapa kita berani ajak Farid ni join kita. Orangnya handsome, kacak bergaya. So kita tengok kenapa. So dia memang certified dia memang certified Mercedes-Benz technician lah. Qualified system technician dengan qualified maintenance technician. Dia tulis itu qualified system technician dengan qualified Mercedes-Benz maintenance technician. So ada lagi dia ada lagi banyak lagi training-training yang dia dah pergi. Ada berapa banyak, lebih kurang apa 10 sijil ada. Lebih kurang banyak hybrid system, canvas system untuk bateri-bateri ke, macam kereta masalah, kereta Mercedes ada yang hybrid masalah pun insyaAllah dia boleh buat. Kita tunjuk kita punya kelengkapan
apa yang kita cakap, kita kata kita ada kelengkapan untuk buat Mercedes-Benz. Okey, kat sini kita ada apa nama ni? Automotive power processor. Power processor. Okey. Kita tengok kita ada dia punya scanner Zen3, memang untuk Mercedes-Benz. So tuan-tuan dah datang Conti Auto Works, kita dekat Ada Heights Kita dekat Ada Heights, berdepan dengan kita punya Reftune Garage, berdepan. Berdepan dengan Reftune Garage. So saya tunjukkan signboard dulu. Kalau lalu sini insya-Allah, kalau menghala ke Dato' On, kita boleh nampak sebelah kiri kita. Siapa tahu Mamak Syed dekat Ada Heights ni, dekat menghadap Mamak Syed seberang jalan. So kita tunjukkan signboard Okay. So kat sini memang kita buat Mercedes-Benz tu, buat masa ni. Selain tu kita lain pun kita ada buat juga, BMW, Volkswagen kita ada buat. Cuma untuk yang 100% yang kita fokus sekarang adalah Mercedes-Benz Okay, so kita tengok tunjukkan kelengkapan kita lah. So kenapa kita berani buat? So kita invest tuan-tuan, kita invest dekat teknologi. Benda ni tak murah. Dan yang nak pakai pun kena tahu pakai lah. Sebab dalam ni kita akan dapat check apa semua. Banyak kita boleh check, macam kita boleh follow dia punya procedure, kita boleh check part number, kita nak check Y diagram, kita boleh check semacam-macam lah. Macam kita nak top semua barang apa yang kita buat, kita boleh fokus dekat sini, kita follow dekat sini. So segala instruction ikut spec kita ada untuk buat Mercedes. So tak payah risau, jangan takut. So kita memang invest dekat sini. Kita ada Zen3 scanner lah. Zen3 scanner. Zen3 scanner pun kita ada untuk kita check apa masalah dia. So kat sini kalau hantar Mercedes jangan risau, boleh duduk. Boleh duduk. Kita ada ruang menunggu yang selesa, InsyaAllah. Okay tuan-tuan, ada aircon, jangan risau. Jangan takut, tak berpeluh punya. Kita ada waiting room, boleh santai-santai insyaAllah. Cuma jangan ramai-ramai, sekarang ni kita kena jaga jarak. So kat sini, okay, kita tengok kelengkapan kita semua ada Ni original punya kita pakai Zen3 Mercedes-Benz. So ni kita punya Zen3 system lah. Okay, sambung balik. Ni lah dia punya Zen3 system. Dia akan communicate lah benda ni. So semua model ada dekat sini untuk Mercedes-Benz. Kita akan tunjukkan ni semua satu. So model-model Mercedes-Benz semua ada lah, kita boleh check. So kalau macam ni kita nak tengok A45 AMG, jom kita cari A45 AMG. Dekat mana dia? Ada. Dia sekarang dia jenis auto punya. Kita klik dia dekat Zen3 Diagnostic, dia akan auto check. So dia automatic. Kita klik dekat Zen3 Diagnostic, dia akan terus detect kereta tu kereta apalah. So senang, semua kita ada tuan-tuan, tak ada masalah. Kat sini kita buat major service, major repair, minor service, overhaul pun boleh, insyaAllah tak ada masalah. So setakat ni nampak yang ni antara yang paling heavy lah kita buat, sebab isu air masuk dalam dan kapet basah. Betul tuan-tuan, bawa A45 AMG nanti bau kepam tak syok betul tak tuan-tuan? Nanti gadis-gadis lari. So okay, kat sini pun complete lah. Kita ada jack daripada depan sampai belakang, semua kita ada. Ruang menunggu semua ada. Technician berpengalaman, jangan risau. Okay, Cik Farid, thank you very much. Okay, kita pergi balik kat depan, kita kacau asli balik. So tuan-tuan, mana-mana follower kita boleh share kepada kawan-kawan. Inform kita masih ada lagi in the market, jangan risau. Kita sebelum ni kita agak slow sikit marketing sebab kita tak ada orang nak buat kan. Sibuk sikit tuan-tuan, biasalah. Saya pun jarang-jarang ada suara ni, alhamdulillah. So kita punya kereta pun tengah tersadai. Bukan tersadai, rosak lah, ada sensor nak tukar. So nanti ada masa tukar lah tu. Senang tuan-tuan, seberang jalan jumpa satu bengkel lah. Seberang jalan jumpa lagi satu bengkel. Kita nak buat kereta Mercedes-Benz, nak buat kereta biasa, Proton, Pro 2, Nissan, Toyota pun boleh, tak ada masalah. So minyak-minyak yang kita gunakan adalah minyak-minyak yang berkualiti. Kita pakai liquid modi, alhamdulillah 5 tahun dengan liquid modi, tak ada masalah apa-apa lah. Cumanya orang kata liquid modi ni harga mahal lah. Memang ada mahal sikit tuan-tuan. Kita nak kualiti, kita invest sikit. Okay, kalau nak minyak yang murah pun ada. Kita ada bawa masuk UNW Grant. UNW Grant ni dia minyak Malaysia
Minyak Malaysia dia under UMW Group. Siapa tak kenal UMW, siapa pakai Toyota tak kenal UMW, kena tukar kereta lain tuan-tuan. Kena pakai Volvo ke lah macam tu. So UMW ni kita tunjuk. So ini kita tunjuk lah UMW Grand. Minyak 100% berkualiti, certified by API. Tak ada masalah, jangan takut, jangan risau. Harga dia memang murah, tak mahal, tapi ada kualiti. So kenapa kita suggest kereta ni pakai 2050? Sebab satu, kereta dia dah lama. Lepas tu enjin dia ada leaking-leaking sikit lah Hasri. Betul. So kita tak boleh nak bagi dia pakai minyak yang nipis. Bila kita pakai banyak minyak yang nipis, lagi cepatlah minyak dia keluar. Kita nak suruh customer overhaul terus, bajet dia tak ada kan? Jadi kita buat mana yang boleh dulu, dan kita suggest mana yang sesuai. Tak adalah kita nampak leaking tapi kita suruh dia pakai minyak 020, menangis customer, minyak kering tengah jalan. Jangan cari pasal tuan-tuan. Okay, so UMW minyak original tuan-tuan. Kita punya account memang direct dengan UMW Malaysia. Boleh tengok kilang dia kat mana. Bumi Putra Company tak banyak yang dapat buka account dengan UMW ni. Yang ada pun yang dah lama-lama otai-otai. Kita Alhamdulillah antara yang akhir-akhir yang dapat buka account. So masa tu kita sendiri pergi ke UMW, masuk kilang dia, tengok tempat proses dia, semua kita masuk. Oil filter yang tuan-tuan pakai tu, Chock Proton, Chock Pro 2 tu, semua kita tahu daripada mana datangnya lah. So insyaAllah untuk barang-barang servis, oil filter, minyak, kita guna yang original dan berkualiti. Kita tak pakai minyak-minyak yang cap silong ke, cap apa ke. Kita tak tahu dia punya certification tu betul ke tak betul. So untuk Grand kita dah pernah masuk kilang dia. Untuk liquid moly kita sendiri pernah masuk kilang dia dekat Germany. Kita pergi Germany, kita sendiri tengok pusat processing dia. So kita memang pakai liquid moly sebab kita dah tengok depan mata macam mana dia orang proses minyak dia, macam mana dia punya quality control. 2017 kita dapat masuk kilang dia dekat Germany. Alhamdulillah. Cuma gambar kita tak boleh nak share sebab dia ada restriction. Handphone pun tak boleh bawa masuk. Tapi depan mata memang kita tengok macam mana minyak liquid moly ni diproses. Macam mana lab dia orang control kualiti minyak ni. Satu tahap dia orang adalah, kalau dia orang buat satu tank minyak tu, dia akan check kualiti. Kalau tak ikut dia punya spek, satu tank dia orang akan bukan buang satu tank tu dia orang akan kira void. Satu tank tu dia orang tidak akan pasarkan, dia tidak akan botolkan. Sebab apa? Tak ikut spek. So that's why kenapa kita masih dengan liquid moly sampai hari ni. Sebab kita memang dah pernah pergi dah pernah masuk dah kilang dia dekat Jerman. Kita pernah masuk. Dan kalau kita tahu liquid moly ni dekat Jerman dia dah 10 tahun berturut-turut 10 tahun berturut-turut minyak terbaik. Minyak terbaik tuan-tuan dekat Jerman. Okay, dekat Malaysia Alhamdulillah pun masih okey, masih ada market dia. Ada pengguna-pengguna liquid moly. Macam semalam kita punya staff ada live. Ada customer regular kita yang memang pakai liquid moly. Kita memang dah 5 tahun lah dengan liquid moly. Tuan-tuan nak cari minyak liquid moly boleh bagi tahu kita. So untuk promosi kali ni kita ada service package yang mana kalau ambil service package tu akan dapat join cabutan bertuah lah. Kita ada hadiah-hadiah untuk kita announce pada bulan 2 nanti. Bulan 2 nanti kita akhir bulan 2 habis, bulan 3 kita akan announce lah. Okay tuan-tuan. So ini barang-barang yang kita dah order, customer dah setuju nak tukar. Macam kita cakap tadi, barang tidak akan ditukar kalau customer tak bagi persetujuan. Kita tidak akan tukar barang kalau customer tak setuju. Kita akan check, ambil gambar. Kalau customer tinggal kereta, kita hantar gambar, bagi tahu quotation berapa customer setuju, baru kita buat tuan-tuan. So make sure handphone sentiasa on. Handphone sentiasa on sebab kita akan call, kita akan bagi tahu apa yang kita nampak. Kita tak nak ada isu ni lah hantar kedai tak suruh buat. Tadi kata servis 100, keluar-keluar kena 500. Tapi tak bagi tahu. Kita tak ada buat kerja macam ni tuan-tuan. Kalau ada staff kita buat macam ni, tuan-tuan bagi tahu. Tuan-tuan bagi tahu kat kita, kita pulang balik duit tuan-tuan. Mana yang kata dia tak bagi tahu tu, kita pulang balik duit. Biar staff tu yang bayar. Sebab SOP kita memang dah train staff-staff kita cakap macam mana Asri? Kalau tukar barang kena buat apa?
Kita kena minta persetujuan daripada owner dulu. Kalau tukar barang kena buat apa? Kena minta persetujuan daripada owner. Ha, dengar. SOP kita memang macam ni. Nak tukar apa, kena tunjuk, kena minta persetujuan, bagi quotation. Dah setuju baru buat. Ha, Dan kita akan sertakan sekali yang gambar barang yang rosak. ya, kita akan sertakan gambar yang barang yang. Kalau customer ada, kita akan bawa customer untuk tengok sekali masalah kereta dia. Susah tak tuan-tuan? Susah. Tak susah tuan-tuan. Tuan-tuan lagi selamat, lagi yakin, lagi tahu apa masalah yang dihadapi kereta tuan-tuan. So dekat sini kita lupa tadi nak introduce Asri. Asri ni pun dia memang orang yang line otomotif lah. So dia memang orang yang belajar otomotif So kena tengok. So Asri memang dilatih, bukan dilatih dan pergi belajar lah. Asri dulu belajar dekat mana Asri? Otomotif? Tadi okey sorry. Ada orang call pula. Apa tu belajar dekat mana sebelum ni? Dulu? Dekat Seremban. Okey, Seremban. Dia belajar kolej otomotif Betul. So Asri ni life dia daripada arwah ayah dia memang mekanik, keluarga mekanik. Kecil-kecil dah ikut arwah ayah dia repair kereta. Betul. So kereta ni memang dia punya life, memang dia punya passion. Kita nak cari mekanik tuan-tuan, kena cari yang ada passion tuan-tuan, bukan sekadar kerja. Asri join kita daripada tahun berapa? Saya join daripada tahun 2018. 2018, betul. Asri join kita daripada 2018 tuan-tuan. 2018 dia bekerja dekat bengkel lain. Dia join kita, kita offer dia better. Betul tak Asri? Betul. Kita menjaga kebajikan staff-staff kita. Kita offer dia better. Sebab apa? Kita tahu orang ni ada passion. Passion dia adalah buat kereta. Dia punya troubleshooting, dia suka buat betul-betul, check satu-satu. Bukannya datang-datang ni kena overhaul tuan-tuan. Otak dia jangan macam tu tuan-tuan. Minta maaf, gurau je. Takkanlah customer datang terus overhaul kan. Tak tuan-tuan. Benda ada benda kita boleh repair tuan-tuan. Sebab tu orang kata troubleshooting ni bukan satu benda yang mudah. So bukan satu benda yang mudah Asri. Troubleshooting ada masa cepat, ada masa yang memerlukan masa yang lama. Betul. Kita macam itu hari wiring Betul. personal memang makan masa nak buat. Tapi alhamdulillah selesai masalah dia sampai hari ni, customer puas hati. Tak ada pun masalah dah, kereta mati-mati tepi jalan. Kesian nak pergi kerja kereta mati tepi jalan. Itu hari kita pergi rescue Betul. So selesai. That's why tuan-tuan nak cari mekanik, kena cari orang yang satu bukan saja pengalaman yang penting, pendidikan juga penting. Sebab kita nak pastikan dia orang buat kerja betul-betul tuan-tuan. Kita nak pastikan dia orang buat kerja betul-betul. That's why kita sekarang 90% staff kita dekat kedai semuanya adalah lepasan otomotif dan ada yang berpengalaman. Ada juga yang kita ambil yang baru keluar daripada ILP tuan-tuan, ILP, IKM. Kita ambil staff-staff yang belajar. Sebab apa kita cakap apa tadi Asri? Kita tak nak orang tanya ikat head pakai apa, dia kata pakai gun Pakai niat pun ada. ikat head pakai apa? Pakai niat. Ikat head pakai niat tuan-tuan, jangan. Tak ikut spek. Tak ikut spek tuan-tuan, jangan menangis tuan-tuan. Ikat head pakai niat, jangan main gila tuan-tuan. So that's why kita bukan kata orang keluar otomotif ni semua pandai-pandai. Bukan kita kata macam 100% okey, tak. Tapi kita tengok cara dia kerja tuan-tuan. Sekurang-kurangnya dia ada basic yang betul. Dia ada basic yang betul. Dia bukannya pakai bantai, pakai agak-agak. Kita tak nak macam tu. That's why kalau kita belajar otomotif ni bukannya semua benda yang kita cakap tu agak-agak, tak. Kena check tuan-tuan, kena check. Kalau tuan-tuan hantar servis kereta, nak hantar repair kereta, kereta datang tersungguh-sungguh. Oh ini rosak ni, apa tu? Apa? Cooling apa? Coil rosak. Rupa-rupanya bukan coil rosak. Rupa-rupanya spark plug je dah kena tukar. Ataupun throttle body kotor. Kenapa jadi macam tu? Kenapa ada pecanggahan? Sebab apa? Itulah pentingnya troubleshooting tuan-tuan. Betul tak Asri? Betul. Pentingnya troubleshooting. Ada benda boleh cepat, ada benda boleh makan masa. Betul. So kita kena be fair dekat mekanik. Mana-mana mekanik pun, kawan-kawan kita mekanik yang dekat luar sana, tuan-tuan hantar dekat mana-mana pun kereta, bagi diorang masa. Sebab tak semua benda boleh selesai dengan orang kata datang-datang check tahu masalah. Tak, bukan macam tu tuan-tuan. Ada benda yang memang memerlukan masa. Okay. So siapa yang join live hari ni boleh share benda-benda ni, ilmu-ilmu bermanfaat. Kita akan rajin-rajin lagi buat sharing-sharing macam ni. Kita akan bagi tahu benda-benda yang betul, benda-benda yang straight to the point, tak payah berselindung, tak payah pening-pening kepala tuan-tuan.
So tuan-tuan nak cari workshop yang trusted, yang buat apa benda semua bagi tahu, yang mana SOP kita. Memang kita cakap sebelum buat apa-apa dekat kereta, staff wajib bagi tahu customer. Kalau customer ada, tunjuk. Kalau customer tak ada, ambil gambar dan tunjuk. Bagi quotation. Customer setuju, baru kita buat. Kita tak ada terus tukar barang. Tuan-tuan, kita tak ada terus tukar barang. Kita bukan macam ni punya kerja lah. Kita pun tak nak nanti masa customer ambil kereta, tiba-tiba terkejut kan, terkejut beruk tengok, apa hal bil sampai 3,000? Padahal tadi nak servis 300. Kan kelakar tuan-tuan. Jangan buat kerja-kerja macam ni tuan-tuan. So jangan takut, kita memang sangat-sangat jagalah benda ni. Okey. Terima kasih semua yang join live saya. Mana-mana boleh minta tolong share dengan kawan-kawan, ilmu-ilmu yang bermanfaat, kita akan share. Saya alhamdulillah masih lagi owner, dan saya ada partner-partner. Saya naikkan staff-staff saya, mana yang berkualiti, mana yang boleh follow kita punya SOP, kita naikkan dia jadi workshop partner. Kita jadikan dia partner, kita bagi share. So tuan-tuan, kenapa kena support kita? Sebab kita bukan sekadar orang kata nak tengok toke saja yang membangun, toke saja yang kaya, tak. Staff-staff kita semua kita bagi peluang untuk naik tuan-tuan. Okay? Semua orang ada peluang, semua orang ada skill, semua orang boleh berjaya. So kita tanya Asri, betul tak Asri? Join kita ada peluang untuk naik lebih tinggi. Betul? Betul. Kalau dulu hanya bekerja, sekarang ada role sebagai partner. Betul? Partner. So Asri sebenarnya adalah partner kita kat sini. Dia ada pegangan, dia ada share kat sini. So tuan-tuan, kenapa kena support company yang macam kita orang? Sebab kita membangunkan staff. Kita bukan sekadar kau kerja, mekanik kerja je lah sampai tua, kerja je lah sampai patah pinggang. Tak. Kita nak bagi diorang berjaya tuan-tuan. Kita nak bagi diorang peluang. Bukan saja orang kata untunglah toke ujung-ujung kaya seorang. Tak. Tuan, kita 6 tahun in the market, kita punya CSR, kita punya apa benda semua banyak yang kita tak tunjuk tuan-tuan. Banyak yang kita tak tunjuk. Sebab amal kebajikan ni ada benda yang kita kena boleh tunjuk, ada yang kita tak payah tunjuk tuan-tuan. So kebanyakannya kita memang jarang tunjuk lah. Jarang tunjuk. Kita memang tak ada bagi tahu sangat apa yang kita jaga, apa yang kita sedekah ke apa, kita jarang cerita. So tapi kenapa saya buat benda ni? Sebab saya percaya mekanik ni dia bukan selama-lamanya nak duduk bawah kereta tuan-tuan. Bukan selama-lamanya dia nak buat kerja patah pinggang. Kita kena naikkan dia, kita kena bagi dia peluang. Especially orang Melayu kita ni. Kita kena bagi dia peluang, kita kena bagi dia peluang untuk berkembang, bagi dia peluang untuk naik, bagi dia peluang rasa apa tu bisnes. Bagi dia peluang, bisnes ni sekadar orang kata duduk kedai tunggu customer datang ke? Tak, kita nak bagi dia experience semua tuan-tuan. Kita nak bagi dia experience apa itu bisnes, apa itu marketing, apa itu customer service, apa itu customer relationship management. Kita bagi tahu semua, kita ajar. Kita nak mekanik ni membangun, mekanik ni bagus. Dan kita pun sebagai majikan kita selektif tuan-tuan. Kita tak terus orang ni dah kerja lama, orang tengok dia bagus lah apa benda semua. Tapi kita tahu, kita lebih tahu orang tu macam mana. Sebab kita everything recorded tuan-tuan. Dengan Fatih Tire, dengan grup-grup kita, semua recorded. Bekerja dengan kita, mekanik semua ada offer letter tuan-tuan. EPF so bayar tiap bulan, tak ada miss. So that's why kita cakap kenapa support kita. Sebab kita menjaga kebajikan staff-staff kita, salah satunya lah. Okay, that's why saya cakap mekanik-mekanik kat luar sana pun sama. Toke-toke yang lain dekat luar sana pun saya ada jumpa yang bagus-bagus, yang baik-baik. Dia naikkan budak-budak dia. So benda ni yang kita kena buat. Komuniti kita ni, komuniti automotif Melayu ni, kita kena buat macam ni. Sebab mekanik ni bukan selama-lamanya duduk buat kita tuan-tuan. Tak boleh. Kita tak boleh biar benda ni terus terjadi macam tu. Sebab orang semua ada cita-cita. Orang semua ada cita-cita. Mekanik ada cita-cita nak ada kedai sendiri. Mekanik pun ada cita-cita nak pakai kereta besar. Mekanik pun ada cita-cita juga nak buat amal kebajikan lebih. Betul tak? Takkan kita je. So kita bagi peluang. Kita bagi peluang dekat mekanik-mekanik. So macam Asri dia dah dengan kita dah 2 tahun. Dia dah nampak. So selama ni Asri pengalaman kerja dekat tempat lain, apa isu dia? Tak bayar EPF? Betul. Tak bayar SOSO? Betul. Asri pernah accident tapi langsung tak boleh claim. Tak ada cover. Nampak tak tuan-tuan? Accident pergi kerja beli spare part. Accident masa pergi beli spare part,
Sampai mak dia bawa pergi tempat kerja, tanya dengan bos, boleh tak carumkan sok-sok untuk anak saya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya tak nak cerita lah bengkel siapa, kita tak payah cerita. Tapi ini pengalaman asli sendiri Betul. Betul Betul. So kenapa penting tuan-tuan benda ni? Kita sebagai majikan EPF sok-sok kita carum, kita bayar. Sebab ni untuk diorang. Ya Asri? Betul. Ini untuk staff. Dia dah berpengalaman. Asri ni pernah berpengalaman pergi beli spare part, accident tuan-tuan. Tak dapat apa, 1 sen haram pun tak dapat tuan-tuan. Dapat MC je. Allahu Akbar. So nampak tak tuan-tuan? Kita ni kita sangat menjaga kita punya kebajikan staff-staff kita. So kita ajar staff-staff kita, kerjalah dekat mana pun, minta offer letter, tahu segala syarat-syarat. Kita jangan bergaduh, kita tengok offer letter. Maksudnya kalau ada apa-apa pun kita ikut law. Sebab ini hak tuan-tuan, ini hak staff. Diorang datang kerja, naik motor berisiko. Nak cerita pasal accident, staff kita ada 2 bulan. Asri, Abang Lan 2 bulan lepas 2 bulan lepas Abang Lan kita punya staff Taman Rinting balik kerja, tengah bawa santai-santai nak balik, nak balik tengok anak bini dekat highway, tiba-tiba kereta tukar lane sebab dia accident tuan-tuan, hancur habis motor, tangan-tangan semua habis. Kita buat apa tuan-tuan? Kita claim sok-sok tuan-tuan. So apa? Sebab kita memang carum untuk staff-staff kita. So nampak tuan-tuan. So that's why mana-mana customer-customer kita yang regular, yang still support kita sampai hari ni, terima kasih banyak. Ini semua tak terjadi, saya tak mampu buat kalau bukan sebab tuan-tuan yang support kita. Saya memang tak mampu. So ini semua adalah support daripada semua orang. Daripada support semua orang ni, dah kita dapat berkembang, kita dapat bagi peluang dekat mekanik-mekanik untuk naik. Kita dapat buka branch, kita bagi peluang pekerjaan dekat lebih ramai orang. Kita nak ambil lagi orang, tapi biasalah KP ni bisnes dia bukan hot sangat, slow sikit, kereta pun tak banyak nak jalan kan. So apa yang kita buat itulah, kita nak bagi peluang dekat semua orang. So lama betul saya berceloteh hari ni, jarang-jarang saya nak live lama-lama Saya ada orang kata bos ni kerti buat kereta, saya tak pandai sangat lah. Tapi kalau setakat nak suruh saya buka tayar, pasang tayar, balancing alignment tu saya boleh buat. Untuk part-part absorber ke apa benda semua tu saya boleh buat, tak ada masalah pun. Memang boleh buat. Sebab saya pernah pergi belajar tuan-tuan otomotif, walaupun saya ambil short course, saya belajar dekat ILP dengan Cikgu Mus. Itu saya belajar basic engine. Selainnya semua saya belajar dekat kedai. Mekanik-mekanik saya yang berpengalaman ajar saya buka macam mana, pasang macam mana, skru nak letak mana, semua diorang cerita, diorang ajar dekat saya tuan-tuan. So insyaAllah pengalaman pun saya ada. Saya pernah on the ground, saya pernah turun buat kerja. Saya bukannya sekadar jadi toke 100%, tak. Saya boleh buat kerja tuan-tuan. Jangan risau, jangan takut. Saya pun ada segi otomotif. Ada orang kata bos ni bukan tahu apa-apa. Sorry guys, minta maaf. Saya bukan tak tahu apa-apa tuan-tuan. Saya masih boleh buat otomotif, tak ada masalah. Saya start daripada kosong. Sama juga ada orang start daripada kosong, tak tahu apa. Saya pun belajar daripada kosong, tak tahu apa. Dulu saya mula-mula servis kereta, orang suruh servis minyak hitam, saya buang minyak gear pun pernah. Ini semua pengalaman tuan-tuan. So daripada mana? Kita belajar lah, belajar, betul tak? So jangan risau. Staff pandai, bos pun kena lagi pandai. So saya belajar, don't worry. Dengan adanya staff-staff macam Asri ni, macam Asri ni dia banyak tolong saya. Macam staff-staff saya dekat Taman Rinting, Asif, Abang Lan, semua berpengalaman. Diorang ni banyak ajar saya juga. Okay, thank you very much. Siapa yang join live saya, mohon share kalau bermanfaat. InsyaAllah mana-mana nak servis kereta, tukar tayar, balancing, alignment, repair, boleh contact kita. Boleh contact kita. Senang je. Sekarang ni tak perlu keluar nak pergi semua kedai nak check quotation. Nak tahu harga tayar, tanya je, WhatsApp je, senang. Tak payah pening-pening kepala tuan-tuan. Okey? Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.